Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin review tentang kalkulator Canon TX1210HI2. Ini kotaknya Canon TX1210HI3 yang dibeli di kedai buku Hasani RM51.70. Yang menariknya tentang kalkulator ni, macam saya dulu saya belajar prinsip akaun, kalkulator jenis inilah kegemaran saya, kerana mungkin cara nak menekannya, butang-butangnya lebih sedap ditekan, lebih selesa kerana dia besar dan juga timbul. Jadi bila kita tekan tu dia menolak balik, keraslah. Macam umpama kita menekan butang kunci atau keyboard komputer kan, jadi mudah. Kemudian satu lagi yang saya suka kerana paparannya, tulisan tu nampak lebih pekat nombor tu. Jadi ini adalah kalkulator yang saya sarankanlah kepada mereka yang selalu menggunakan kalkulator. Mungkinlah ini kegemaran saya, tapi mungkin orang lain lebih gemarkan jenama yang lain terpulang, tetapi setakat pengalaman saya sewaktu belajar tentang prinsip akaun inilah yang paling saya suka. Tapi ini bukan kalkulator saintifik. Kalkulator yang penting untuk perniagaan, melibatkan perniagaan. Fungsi-fungsi itu ada di kalkulator ni. Jadi macam mana kita nak tahu fungsi-fungsi ini? Banyak juga yang kita tak tahu. Saya pun banyak juga kita belajar daripada apa yang telah dibekalkan dalam panduan kalkulator Canon ni. Kalau kita tengok pada kotaknya, ada satu tanda saya dah potong dah pun. Ni tandanya. Tanda di tepi ni, dia suruh kita potong. Kat tepi ni kan. Tepi ni. Kemudian di dalamnya ada panduan. Jadi apakah fungsi-fungsi yang ada, semuanya dijelaskan pada kotak ini. Dan hari ini, saya nak tunjukkan sedikit fungsi-fungsi yang ada pada kalkulator ini untuk kita manfaatkan. Okey, yang pertama, mudah saja. Yang pertama, kita tengok di bahagian atas ini. Kan ada cukai dalam perniagaan kan. Macam kalau kita dekat Malaysia, kita ada GST. Tapi dah tak ada dah GST. Kemudian kita ada SST, cukai perkhidmatan dan penjualan. Jadi cukai ini 6%. Jadi kita tekan pada rate. Nampak di situ ada tulis tax dan juga percentage kosong, kita letak 6%. Jadi percentage jangan tekan lagi dah, percentage di sini. Sebab di sini memang tax percentage. Jadi selepas kita dah letak 6, kita kena set. Di atas nampak set, tekan tax plus, jadi dah set. Jadi sekarang kita boleh tekan on. Kemudian katakan 2,000 ringgit dan kita nak tambah tax. Nampak tak? Kita tekan dekat sini tax. Jadi secara automatik telah dikira kalau 2,000 harga barang kita beli ataupun yang kita jual, tax yang dikenakan 6% mengikut SST. Jadi kita tambah tax plus, dia jadi 2,120 tanpa kita darabkan satu demi satu. Jadi mudah. Okey, itu adalah fungsi yang pertama. Fungsi yang seterusnya adalah reverse value, RV. Reverse value ni pun adalah fungsi yang mungkin jarang kita gunakan. Dia antara contohnya mudah. Contoh katakan kita nak bahagikan 5 bahagi 10, tapi kita silap ataupun kita nak tengok pembalikan dia, reverse. Jadi reverse value tu adalah nak 10 bahagi 5. Jadi kita hanya tekan reverse value, RV. Jadi dia bahagikan. Tadi sepatutnya kita tulis 10 bahagi 5, tapi sekarang kita buat 5 bahagi 10. Jadi tanpa kita cancel dan buat balik, kita hanya RV saja dan terus tekan sama dengan. Jadi sepatutnya 5 bahagi 10 adalah 0.2, dan sekarang 10 bahagi 5 dia jadi 2. Inilah
fungsi hutang RV. Okey, yang sekarang adalah fungsi GT, Grand Total, GT. Bagaimana nak gunakan fungsi Grand Total? Mudah saja. Contohnya kita ada subtotal untuk setiap bahagian-bahagian yang berbeza kita nak asingkan. Jadi katakan bahagian A kita ada RM12 tambah RM5 tambah RM4. Jadi inilah jawapan dia 21, dan kita tulis pada subtotal tu RM21. Kemudian kita ada pula lagi 9 tambah 2 tambah 5 dapat RM16. Ini subtotal untuk bahagian 2, contohnya bahagian B. Kemudian bahagian ketiga kita ada lagi 4 tambah 6 tambah 9. Jadi subtotalnya adalah 19. Jadi kita nak tambahkan ketiga-tiga bahagian tadi, kita hanya perlu terus tekan GT, Grand Total. Jadi Grand Totalnya adalah RM56 untuk ketiga bahagian. Jadi mudah untuk kita buat kiraan kalau kita tahu guna butang GT ini. Dan selepas itu kita kena tekan sekali lagi untuk clear. Jadi dia tak akan masuk dalam sistem untuk dia kira Grand Total. Jadi kita boleh gunakan fungsi yang lain. Okey, fungsi seterusnya adalah fungsi memory di atas ini. Ini 3 je, fungsi memory. Untuk apa penggunaan fungsi memory ini? Okey, fungsi memory ini mungkin kita nak simpan, ada simpan satu jumlah, dan jumlah tu nanti kita nak tambah lagi dengan apa kiraan yang lain ataupun nak tolak. Okey, contohnya kita ambil kiraan yang ada, dia ada kalau kiraan tambah tadi mungkin mudah untuk grand total saja, tapi kalau dia ada tambah, bahagi, tolak dan sebagainya, dia akan buatkan kita jadi agak rumit kan. Jadi nak mudahnya kita ambil, katakan contoh ni 2 darab 6, jawapannya adalah 12. Itu nampak tak dekat situ dia akan automatik masuk di dalam kiraan untuk grand total. Tapi yang itu tak ada masalah kalau kita tak tekan GT. Kita tak perlu gunakan GT pun tak ada masalah, dia akan masuk secara automatik. Jadi kalau kita nak tengok, kita boleh terus tekan GT kalau kata kita dalam bentuk tambah. Tapi kalau macam ni kita ada darab, kemudian kita ada tolak dan sebagainya, lebih mudah kita gunakan memory, 3 butang ini. Okey, bagaimana caranya? Untuk kan tadi RM12, kita dah boleh masuk dalam memory kan. Okey, tapi saya tak nak tunjukkan, kita tekan sama dengan dekat sini. Kita ambil dekat sini 2 darab 6. Kalau kita nak jadikan itu sebagai memory, kita masukkan di sini. Terus sama dengan dekat situ, sebab tu tulis tambah dan sama dengan. Jadi sama dengan boleh je terus dekat sini, sama juga 12. Dan sudah pun masuk dalam memori. Kemudian kita ada pula yang lain lagi, 6 bahagi 3. Kita nak gunakan untuk ianya ditolak daripada memori tadi. Jadi dekat sini memori tolak daripada memori yang dah ditambah tadi, kita nak tolak dengan kiraan yang baru. Jadi yang ini adalah jawapan bagi 6 bahagi 3 tadi adalah 2. Jadi kita tekan terus kat sini, ini adalah jawapan bagi 2, tapi ianya telah ditolak dalam sistem daripada memori tolak ke sini. Jadi untuk tahu berapakah jumlah yang tinggal dalam memori, kita ambil RM, jadi recall memory. Jadi jawapannya adalah 10, jawapannya 10. Dan sekiranya kita ingin clear memory, kita tekan sekali lagi CM, clear memory. Jadi yang ini adalah penggunaan untuk menggunakan memory, 3 butang ini. Okey, butang ini adalah butang yang paling menarik, sebab kadang-kadang kalau kita meniaga, kita ada tersilap buat kiraan. Daripada harga kos kita naikkan 20% dan kita naikkan 20% pada harga kos sebagai profit kita. Jadi kebiasaannya kita akan kira, katakan ini harga kos 2000, kita darab dengan 20% kat sini. Jadi maknanya kita up berapa? 400. Jadi kita dapat 400. Jadi 2400 lah harga jual kita. Sepatutnya cara yang betul pengiraan markup daripada harga jual ialah 2000 harga kos. Harga jual kita tak tahu nak letak berapa,
Jadi kita nak 20% daripada harga jual. Jadi kita bahagi 20 dan persen tu jangan tekan persen tu, tekan markup MU. Jadi inilah harga jual. Inilah harga jual untuk kita jual 2,500. Nak tahu berapa markup kita? Markup kita adalah 500. Jadi untuk kita buat kiraan, kita hendakkan setiap harga jual kita, barang-barang yang kita jual, kita dapatkan 20% markup. Itulah caranya untuk kita tahu. Jadi jualan kita sepatutnya 2,500. Tadi kita jual 2,400. Jadi dari segi kiraan itu dia kurang tepat kalau kita nak kata kita nakkan markup 20% daripada harga jualan. Kita nak dapat setiap barang yang kita jual 20% kita punya profit. Kita punya keuntungan. Jadi gunakanlah hutang markup. Bagaimana pula dengan markdown? Satu markup, satu lagi markdown. Markdown. Jadi bila kita nak buat selling price 2,400, contohnya 2,400 kita jual jual barang. Jadi profitnya 20%. Kita nakkan profit 20%. 20%. Jadi kita tahu cost tu berapa, profit pun berapa. Jadi perbezaan kiraan dengan yang tadi kita tambahkan kat sini, tolak, jadikan dia tolak sebab dia markdown. Barulah kita tekan MU tadi, dapatlah harga kos RM2,000. Jadi berapakah harga yang markdown ataupun kita punya profit kita? 400. Jadi kat situ kita boleh tahu pengiraan yang lebih tepat. Lebih tepat. Ini untuk kita kira harga daripada yang kita tahu harga jual, dan kita nak profit berapa, kita kena dapatkan kos itu. Jadi kita nak jual harga barang ni 2,000, kita nak jual harga barang tu 2,000 kan. Jadi tapi kita nak 20% daripada harga jual. Kita nak dapatkan 20% untung. Jadi kita bahagi dan tekan 20%. Jangan lupa tekan tambah tolak ni, positif negatif. Kemudian baru kita tekan MU. Bila kita tekan MU, kita dapat 1666. Jadi kita akan dapatkan harga kos dia sekitar 1,666 maksimum untuk kita dapatkan 20% profit. Jadi itulah caranya. Jadi kalau kita nak jual barang, kita nak berniaga, ini antara butang yang wajib kita tahu untuk memudahkan pengiraan supaya kita tidak tersilap kira dan dipermudahkan